وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan memperlihatkan ataupun kita akan memperincikan pada surah yang kita baca sebentar tadi, yakni surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun bermaksud surah orang kafir. Bila kita kata Al-Kafirun ataupun Allah menerangkan tentang surah orang-orang kafir ni, bukanlah bermaksud ianya mengagungkan ataupun memberi keistimewaan kepada orang kafir. Contoh, tidaklah seperti surah-surah yang lain, antaranya surah An-Nisa, yakni Allah memperincikan tentang kelebihan wanita. Jadi surah Al-Kafirun ini yakni surah Allah menghinakan ataupun perkataan kafir itu Allah merujuk kepada penghinaan kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gelaran itu disebut dengan kafir. Kalau kita lihat pada isi yang pertama, surah Al-Kafirun merupakan surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Surah ini juga disebut dengan nama surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Juga kadang-kadang surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas kerana ia datang bersama-sama dengan surah Al-Ikhlas. Seperti mana yang kita sedia maklum, surah Al-Ikhlas ini surah yang diawal dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Sebab itu, hal itu kerana kedua surah ini menjelaskan tentang bara'ah minasyirik, yakni berlepas diri daripada kesyirikan. Surah Al-Kafirun adalah surah yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan secara amalan. Sedangkan surah Al-Ikhlas adalah surah yang menjelaskan tentang berlepas diri daripada kesyirikan tetapi daripada segi ilmu, iaitu bahawasanya Allah itu yang Maha Esa. Sebab itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ini dia sangat berkaitan antara satu sama lain. Kerana surah Al-Kafirun, kalau kita lihat, dia menceritakan tentang apa yang disembah oleh orang Islam dan apa yang disembah oleh orang kafir tak sama. Orang kafir tidak akan mahu menyembah apa yang disembah oleh orang Islam, dan orang Islam tidak akan mengikuti apa yang disembah oleh orang kafir. Maka orang Islam apa yang orang Islam sembah ataupun yang orang Islam lakukan, yakni memperesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam surah Al-Ikhlas kita akan melihat bahawa pelajaran tauhid, yang mana qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu semua memperesakan Allah Subhanahu wa taala. Surah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka sangat surah ni apabila dibawa di dalam salat. Selain daripada surah Al-Ikhlas, Nabi juga bawa surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan Nabi sering menggandingkan dua surah ini. Nabi sering kali membaca kedua surah ini dalam salatnya. Nabi kata sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Nabi kata ni'matis suratan yuqra'u bihima fi rak'atain qabla al-fajr. Sebaik-baik surah yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah subuh. Maknanya dua rakaat sebelum solat subuh lah, yakni solat sunat qabliyah dipanggil. Nabi selalu baca Qul huwallahu ahad wa Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Sebab itu bila kita nak solat ini ataupun qabliyah ni,
Salah satu daripada adab kita apabila kita masuk ke masjid. Ini teguran saya kepada siapa-siapa saja yang nak masuk masjid. Apabila kita nak masuk masjid, kita nak solat sunat qabliyah, yakni solat sunat sebelum solat fardu dilakukan. Maka kalau kita lihat di masjid itu sudah hampir kepada iqamah, maka jangan lakukan. Sekiranya kita lakukan, kemudian Bilal pun mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Maka terus, jangan solat dah, bangun, tidak perlu solat lagi, batalkan solat tu, kerana telah dipanggil untuk iqamah. Antara kesilapan yang sering berlaku apabila seseorang itu apabila Bilal telah iqamah, maka dia terus solat sehingga imam terpaksa menunggu dia untuk dia menghabiskan sunat qabliyah. Di sini dia telah tidak beradab kepada jemaah yang lain dan tidak beradab kepada imam yang akan menyebut saf, istawu, aqimu sufufakum wa'tadilu, ataupun sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Bagaimana nak lurus dan dapatkan saf sedangkan ada orang solat di situ? Sebab itu bila nak qabliyah, pastikan kita datang solat awal, datang masjid awal ataupun surau, maka solat awal. Sekiranya nak qamat, tak payah solat, kerana telah mengutamakan Bilal yang akan mengumandangkan iqamah. Kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya dalam hadis yang lain riwayat al-Imam Tirmizi, kata Abdullah bin Mas'ud, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak dapat menghitung kerana sangat sering aku mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqra'u fi rak'atain ba'da al-maghrib wa fi rak'atain qabla salatil fajr. Salatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi ni dia pada solat maghrib, pada solat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada solat 2 rakaat qabliyah subuh, Nabi akan membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Maknanya kalau kita lihat kebanyakan solat qabliyah Nabi ni ataupun ba'diyah Nabi ni, yakni solat-solat sunat qabliyah dan ba'diyah, yakni Nabi hanya membaca surah-surah yang pendek. Antaranya surah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah sunnahnya bila kita nak solat qabliyah ataupun ba'diyah, yakni solat sebelum daripada solat fardu ataupun selepas daripada solat fardu ba'diyah, maka sunnah untuk kita membaca dengan bacaan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Sunnahnya. Nak baca surah lain boleh tak? Boleh. Tetapi sunnahnya Nabi kata pendek bacaan pada solat-solat sunnah. Okey. Itu yang pertama. Kita lihat pada permulaan surah, ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Kita lihat memperincikan satu-satu makna daripada ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Perkataan kafirun ini merujuk kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mahu menyembah apa yang disembah oleh orang Islam. La a'budu ma ta'budun. Nabi ni dia bagi tahu kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Orang-orang kafir ni seringkali mengajak Nabi dan juga orang-orang muslimin yang lain, para sahabat yang lain,
marilah sini sembah Tuhan nenek moyang kita ni. Sehingga ada yang menawarkan beberapa jawatan-jawatan tertinggi dalam kabilah pada ketika itu, dan ditawarkan harta yang banyak. Tetapi Nabi menyatakan bahawasanya Allah suruh Nabi bagi tahu, la a'budu ma ta'budun. Dalam qiraat Hafs an Asim, la a'budu ma, la a'budu ma, yakni la nafi, yang menidakkan, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dia adalah ta'zim, la nafiyah. Ini la yang lam alif yang menafikan, menidakkan. Kemudian wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Maknanya Nabi bagi tahu kepada orang kafir, yakni aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun bukanlah sembah Allah Tuhan yang aku sembah. Bermaksud Nabi memberi ayat yang kedua dan ketiga ini seakan-akan satu rantaian, ikatan, bahawasanya sekali-kali tidak akan mengikuti jalan orang kafir. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan Nabi memberi perakuan sekali lagi, sehingga orang kafir ni, dia kata, sebahagian daripada orang kafir Quraisy, dia sampaikan, nenek moyang kau dulu sembah ini, merujuk kepada, dia kata nak memberi psikologi kepada Nabi, nak memberi serangan psikologi kepada Nabi, yakni inilah yang kau sembah dulu, nenek moyang kau sembah dulu. Tetapi Nabi memberi peringatan, aku tak pernah menyembah Tuhan yang kau sembah. Sebab itu wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maknanya Nabi tak pernah menyembah berhala seperti mana yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Kemudian walaupun Nabi ini lahir dalam keturunan Quraisy, yang mana mereka ini kita lihat menyembah, kebanyakannya menyembah berhala dan mengagungkan berhala pada ketika itu. Yang kita lihat memang banyak di sekitar Kaabah. Antara berhala yang besar, Latta dan Uzza, yang diagung-agungkan. Okey. Sebab itu penamaan mereka kaum musyrikin Arab dengan kafirun menunjukkan bahawa ini bukanlah membenarkan mereka, tetapi menghina mereka dengan menamakan sebagai orang-orang kafir. Yakni Allah memberi gelaran yang hina kepada orang yang bukan Islam ataupun orang yang tidak menyembah Allah sebagai kafir. Satu gelaran yang diberikan kafir, yakni Allah memberi satu gelaran, bukan gelaran yang diagungkan, tetapi gelaran yang menghina. Sebab itu ada di kalangan orang-orang kafir ni, dia tak suka orang gelar dia kafir, tetapi dia suka orang gelar dia non-Muslim. Non-Muslim, sebenarnya istilah yang terbaik ataupun yang diberikan oleh Allah sendiri adalah kafir. Cuma kita ni nak berlapik lah sikit, biasa kita akan sebut non-Muslim, tetapi realitinya mereka adalah kafir, yang orang yang tidak menyembah apa yang disembah oleh orang Islam. Agama yang diridai oleh Allah hanya Islam. Islam ini hanyalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna din 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Jadi kita beruntung lahir dengan agama Islam. Sebenarnya
kita sangat beruntung kerana kita lahir di dalam keluarga Islam. Mak ayah kita, bahkan moyang-moyang kita sekalipun sudah lama memeluk agama Islam. Apa yang kita nak perlu jaga sekarang ini adalah kekalkan Islam kita pada anak-anak dan cucu-cucu kita. Semalam saya ada tazkirah di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Kota Kemuning. Apabila kita try ataupun kita cuba satu-satu pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 suruh baca suratul Fatihah, ataupun suruh baca surah An-Nas, ataupun suruh baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, mereka tidak tahu, bahkan mereka salah baca. Mereka hanya menghafal saja ayat itu tanpa membaca. Ini yang amat menyedihkan, bila anak muda kita tidak tahu membaca Al-Quran. Sudahlah kita ni yang tua tak tahu, apatah lagi yang muda langsung tak tahu, kerana disibukkan dengan pelajaran-pelajaran dunia, matematik, geografi, bahasa Malaysia, sains, matematik moden, fizik, kimia, sehingga kita lupa nak suruh anak dan cucu kita ni belajar Al-Quran. Sebab kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ni, sebaik-baik kamu, khairukum, sebaik-baik kalian kamu ni, man ta'allama al-Quran, adalah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allama, dan mengajarkan kepada orang lain. Sebab itu orang yang belajar Al-Quran ini, dia adalah sebaik-baik martabat. Sebelum kita belajarkan anak-anak kita ataupun cucu kita fizik, kimia, biologi, geografi, sains, matematik moden, apa saja, mulakan dengan membaca Al-Quran. Kenalkan mereka kepada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim. Kerana apabila kita doa, anak kita nanti bila kita mati, anak kita tak akan doa 2 kuasa 3 kali, 4 kuasa 2 berapa, tak akan doa begitu. Anak kita akan membaca Fatihah. Kalau anda kata mereka tidak dikenalkan dengan Al-Fatihah, bagaimana mungkin mereka boleh mendoakan kita tatkala kita menerima azab, seksaan daripada kubur? Wal'iyadu billah. Inilah yang kita takutkan pada hari ini. Itu baru sekolah menengah kebangsaan Kota Kemuning, belum lagi sekolah menengah kebangsaan Bukit Jelutong yang mana lebih sosial, belum lagi sekolah Shah Alam yang mana lebih terdedah kepada pergaulan yang bebas. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dihindarkan daripada perkara-perkara yang sedemikian. Kemudian Allah kata pada ayat yang ke-5 dan ke-6, wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Nabi ni memberi ulangan sekali lagi. Kalau kita lihat, Nabi macam seolah-olah merantaikan ayat 1, 2, 3, 4, 5. Seolah-olah Nabi memperlihatkan bahawasanya ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini memberi satu isyarat bahawa Islam tidak akan sekali-kali mengikuti jejak langkah orang kafir. Islam tidak akan sekali-kali mengikuti jejak langkah orang kafir. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, kebanyakan anak-anak muda kita setelah berfashion dengan fashion orang-orang kafir, telah berbudaya dengan budaya orang-orang kafir. Mereka segan untuk memakai jubah, mereka segan untuk memakai serban, mereka malu untuk memakai kopiah, mereka malu untuk memakai baju yang labuh, mereka suka untuk memakai tudung yang singkat nampak dada.
kerana mereka terpengaruh dengan budaya orang-orang kafir yang mendedahkan aurat dan jauh daripada agama. Oleh sebab itu, pada ayat yang terakhir Allah sebut, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nabi memutuskan pada ayat yang ke-6 dengan satu keputusan, awak punya, saya punya. Hal agama awak punya. Jangan awak nak suruh saya ikut awak. Dan agama saya akan ikut. Kalau awak nak ikut, tak nak ikut tak apa. Saya dah berpesan tentang kebenaran agama saya, awak tak nak ikut tak apa. Sebab itu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Tugas kita hanyalah berdakwah kepada rakan-rakan kita yang non-Muslim, yang kafir. Sekiranya mereka tak mahu ikut, maka terpulang kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Yang penting tugas kita adalah dakwah. Begitu juga kita dakwah kepada kebaikan ini. Kadang-kadang kita dakwah kepada kebaikan, dakwah ini perlu kepada kesabaran, tenang, berhikmah. Sebab itu kalau anda kata kawan kita tak nak ikut, terpulang kepada dia. Yang penting tugas kita sebagai seorang pendakwah ataupun seorang Islam yang menyebarkan kebenaran, maka tugas kita telah selesai. Terpulang kepada dia untuk mengikuti jalan kebenaran ataupun tidak. Kemudian pada ayat yang lain, ayat ini adalah dalil bahawasanya agama tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula disamakan atas agama tauhid dan agama kesyirikan. Sebab itu, kesamarataan agama yang dipanggil pluralisme, menyamaratakan agama ni sama saja, semua buat baik. Tak sama. Agama Islam tidak sama dengan agama yang lain. Dalil inilah yang menentang satu ideologi pluralisme, yang mana agama tak sama, Islam tak sama dengan agama lain. Walaupun dia kata agama Kristian pun buat baik, agama Yahudi pun buat baik, agama Hindu pun buat baik, agama Chinese pun, apa istilah Chinese ni dia panggil fahaman. Apa Chinese ni bukan agama, dia banyak kepada fahaman yin dan yang dan sebagainya. Juga lain, agama Buddha pun lain. Walaupun kesemuanya buat baik, tetapi kesemuanya lain, tak sama. Kerana Islam ada satu kaedah, yakni kita mentauhid dan mengesakan Allah, yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Yang mana sebab itu, sekaligus ini merupakan bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang yang liberal atau penganut pluralisme, yang menyatakan bahawa semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik. Dianggap bahawa ayat ini menunjukkan bahawa Islam memperakui kebenaran agama lain. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahawa ayat ini, untukmu agamamu dan untukku agamaku, adalah sebagai ancaman bahawasanya mereka orang-orang kafir yang tidak beriman, dan bahawasanya jelas berbeza antara agama tauhid dan agama kesyirikan. Jadi inilah perbahasan ataupun intipati dalam surah Al-Kafirun ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat daripada surah ini memberi satu berita kepada kita bahawasanya Islam ini agama yang terbaik, dan janganlah sesekali kita mengikuti jejak langkah orang kafir, dan pastikan anak-anak kita
cucu-cucu kita, generasi-generasi kita pada akan datang sentiasa mengamalkan Islam, supaya kita tidak terkeluar daripada landas Islam, dan juga tidak terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.